Ayat mana ni? 30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengkurniakan nikmat kepada kita sampai ke detik ini. Mudah-mudahan nikmat yang dikurniakan dapat kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan membanyakkan berselawat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya kita layak untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada IJK dan tuan-tuan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama secara bersemuka ya di ruangan yang telah pun disepakati untuk dibuat surau sementara bagi tuan-tuan untuk menghidupkan ya, ibadah-ibadah salat sepanjang hari ini dan mungkin diizinkan sehingga Ramadan dan seterusnya. Kita insya-Allah bertemu untuk yang terakhir pada bulan ini ya, sebelum kita berhenti pada Ramadan, kita bagi laluan pada Ramadan dan kita akan menyambung mungkin selepas ada keizinan dari Allah kita dapat bersama lagi untuk membaca pada selepas Ramadan nanti. Dan seperti biasa 5 ayat dalam surah Al-Kahfi kita akan bincangkan pada malam ini sebagai satu kesimpulan atas persoalan-persoalan yang sebelum ini kita bertemu, di mana masih lagi sekitar perbincangan mengenai Nabi Musa alaihissalam bersama dengan gurunya dalam proses pembelajaran yang Allah SWT anjurkan untuk Nabi Musa belajar kepada orang yang memiliki kelebihan pada bab-bab tertentu. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan baca ayat 79 dan sampai 5 ayat ke bawah insya-Allah. Untuk mendapatkan keberkatan, sama-sama kita baca dahulu surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. Okey, setakat ini sebab kisah dia berakhir pada ayat 82. Tuan-tuan dirahmati Allah, pada kali ini adalah satu keputusan yang telah pun disepakati oleh kedua-dua belah pihak. Sebelum mereka mengakhiri perbincangan, sebelum mereka mengakhiri proses pembelajaran, Nabi Musa alaihissalam telah pun memberi isyarat ataupun memberi syarat kepada gurunya sekiranya berlaku satu peristiwa ataupun kalau dia masih persoalkan lagi, pada ketika itu Tuan Guru boleh memutuskan proses pembelajaran ini, boleh buat keputusan untuk berhenti mengajar saya. Maka pada ayat sebelum itu, di ayat 78 adalah penyebutan firaqu baini wa bainik, antara kamu denganku telah berakhir sehingga sampai di sini sahaja. Lalu sebelum meninggalkan ataupun berpisah kedua belah pihak, seorang guru yang baik, dia kena jelaskan apa kesalahan seorang murid itu. Lalu bila disampaikan kesalahan, dia akan beri lagi nasihat apa yang patut kamu buat. Barulah bukan hanya menghukum,
tapi memberi solusi dalam hukuman tersebut sehingga tidak berulang kesalahan yang sama dibuat oleh seorang murid tersebut. Nah, untuk kali ini sebelum mereka berpisah, Allah rakam kenapa seorang guru buat benda yang bercanggah pada kedudukan hukum di mata Nabi Musa alaihissalam. Syariat Nabi Musa pada ketika itu berhubung apabila berlakunya sesuatu di hadapan ataupun yang nampak saja boleh dihukum, yang tak nampak tak boleh dihukum. Kerana itu adalah konsep hukum yang berlaku pada ketika itu. Bila benda-benda yang di luar daripada hukum mata, dia tak boleh terima dan tak boleh dibuat satu perkara yang dilakukan pada ketika itu. Contohnya ketika yang kita bincangkan pada pertemuan dulu, bagaimana seorang guru tiba-tiba orang yang tak baik dilayan dengan yang baik. Tiba-tiba orang yang baik pula dah bagi tumpangan bot pula dia lubangkan. Sehingga keluar daripada kaedah Nabi Musa sendiri. Inilah jawapan yang dirakam oleh Allah untuk memastikan bahawa apa yang dibuat semata-mata sebab ianya cenderung ke hadapan, bukan semasa sahaja membuat keputusan, tapi difikirkan untuk masa hadapan. Begitu juga kalau kita kan, kalau kita nak buat sesuatu keputusan dalam kehidupan ni, kita bukan hanya fikirkan untuk kita sahaja pada ketika ini sahaja, tapi kita orang yang cerdik ni, orang yang pandai ni, dia akan memikirkan bukan hanya untuk dia sahaja bahagia, dia nak juga anaknya, cucunya, cicitnya pun ikut rasa bahagia macam mana dia rasa. Kerana orang-orang soleh memang macam tu. Contoh nak kisah Nabi, kisah Ali Imran, keluarga Imran. Bagaimana ibunya dididik oleh suami yang baik, lalu suami yang baik didik isteri yang baik, sehingga isteri baik ini dia meminta kepada Allah supaya anaknya itu terlindungi daripada kejahatan, dan bila lahir saja anaknya dia doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan untuk anakku, untuk cucuku, atau untuk keturunan yang setelah aku. Ini adalah kalimah-kalimah ataupun misi orang yang baik ini. Dia bukan hanya bahagiakan dia, tapi dia nak bahawa ahli keluarganya ikut bahagia sekali. Begitu juga untuk Nabi Musa alaihissalam kisah ini, bagaimana keadaan orang-orang salih ini, dia melihat situasi itu bukan pada mata sahaja, tapi pada di luar untuk kehadapan juga. Sehingga ayat 79 menjawab satu perbuatan yang dibuat oleh Nabi Khidir alaihissalam untuk kapal yang dia bocorkan, padahal pemilik kapal dah baik hati, dah tumpangkan mereka, tak perlu bayar pun. Kalau orang lain bayar, dia tak pernah bayar, tapi bila dah disuruh duduk buat. Kalau kita kata macam buat jenayah, buat satu perkara yang di luar daripada kebiasaan, maka Nabi Khidir alaihissalam beritahu kenapa ia bocorkan kapal tersebut. Allah Azza wa Jalla menyebutkan secara sederhana tapi tepat untuk kenapa Nabi Khidir buat, lalu Nabi Musa boleh memahami. Dengan erti kata, dalam akalnya tak boleh fikir pada ketika itu sebab tak logik. Tapi ternyata perkara itu jauh lebih logik kalau tahu kenapa dibuat Nabi Khidir alaihissalam. Allah sebutkan dalam firman-Nya, Ammas safinah, adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang miskin. Fakanat limasakin, yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merosakkan bahtera itu kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap bahtera-bahtera yang lalu. Sehingga tak nampak oleh Nabi Musa alaihissalam, sebab yang ia pahami pada kedudukan ia menjadi nabi di satu tempatnya, bahawa apa yang nampak di mata itulah yang dihukum. Bila perkara-perkara yang di luar daripada itu tak boleh. Itu yang Allah pilih Nabi Khidir alaihissalam menjadi guru sebagai membawa kebaikan kepada Nabi Musa. Tidak semata-mata benda yang harus nampak sahaja dihukum, harus yang nampak saja dipercaya. Benda yang tidak nampak jauh lebih banyak, dan ianya apa yang membuatkan kita boleh bertahan adalah hati. Hati yang apabila rahsia tersingkap oleh Allah, hati yang cukup bersih, dia boleh memahami benda-benda yang sumpah baik. Begitu dengar
disebut oleh Nabi Khidir kepada Musa, sebab yang pemilik itu orang miskin. Cuba kamu bayangkan, dia suruh untuk Nabi Musa bayangkan. Kalau kita lalu, ini ada kok. Kalau di laut lanun ya. Lanun, ini memang makanan dia cari bot-bot nelayan dan dia nak rampas bukan hanya isinya tapi bot-botnya sekali. Ini yang kita tumpangi orang miskin. Kalau botnya dirampas oleh penjenayah itu, apa yang dia nak bagi makan pada anak istrinya lagi? Mana jauh lebih zalim kita biarkan botnya dicuri, ambil oleh penjenayah itu, atau kita selamatkan dengan cara kita lubangkan sikit, kita rosakkan sikit sehingga tidak menarik perhatian si penjenayah ini untuk mengambil bot tu. Alah, bot dah rosak, payahlah buat pening kepala kita nak jaganya. Inilah kuasa dan membuatkan seseorang itu kadang-kadang tidak boleh melihat satu sisi saja untuk menghukum sesuatu yang nampak daripada pandangan mata. Apalagi jika ia adalah berhubung dengan hukum Allah. Hukum Allah ni tak semata-mata harus kita melihat pada sisi akal. Akal memang diperlukan, tanpa akal kita tak boleh berfikir. Tapi bila untuk melihat perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla kurniakan, kita perlukan juga mata hati. Akal digunakan, tapi mata hati juga perlu diserlahkan cahayanya untuk memahami apa sebenarnya rahsia yang tersirat yang Allah Azza wa Jalla cuba sampaikan kepada kita. Macam contoh, kita telah disebutkan oleh Allah, oleh Nabi, bagaimana kehidupan yang seterusnya pada alam yang selepas kehidupan dunia. Kita tak sampai lagi pada alam yang seterusnya, alam barzah, alam-alam yang seterusnya. Tapi kita disuruh untuk percaya akan adanya perkara-perkara yang selepas ini. Kita tak boleh nak bantah, sebab ianya memang Allah telah pun tetapkan perkara gaib itu yang dikatakan alam barzah, alam akhirat, neraka, syurga, memang adanya ada. Cuma mata kita yang secara kasar ni tak boleh nak tengok. Lalu kalau tak boleh tengok, masih kita macam tak ada je, macam tak percayalah, macam agak pelik, mana mungkin kita cuba untuk sampaikan. No. Ya, ini nak beritahu kadang-kadang perkara yang kita tak nampak ternyata jauh lebih baik jika kita memahami apa yang disirat, apa yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila Nabi Musa mendengar penjelasan daripada Nabi Khidir ini, dia rasa dan dia merasa bahawa Masya Allah, ilmunya betul-betul jauh, betul-betul sedikit dibandingkan guru yang sedang mengajarkan dia. Dia rasa, kan kemuncaknya kenapa dia dihantar untuk belajar, sebab dia dah merasa pada ketika itu dialah orang yang paling berilmu yang ada pada jagat raya itu. Ini yang kita khawatir. Ya, kita memang ilmuwan, tapi jangan sesekali kita sebut bahawa kita adalah orang yang di antara orang-orang yang lain. Itu akan menimbulkan satu kesombongan. Jadi Allah sayang Nabi Musa ni adalah orang yang paling hampir juga, sampai ceritanya sangat banyak dalam Al-Quran. Sehingga Allah nak selamatkan, kalau kata satu titik yang cuba untuk dirosakkan oleh syaitan itu, cuba untuk Allah selamatkan dengan didatangkan seseorang yang ilmunya berbeza dengan ilmu yang ada pada Nabi Musa AS. Sehingga hari ini kalau kita memiliki kepakaran yang tidak dimiliki orang lain, jangan sesekali kita menganggap kepakaran kita itu adalah yang terbaik, yang membuatkan kita layak untuk dipuji. Sebab Nabi Musa AS juga pun masih lagi ada orang yang jauh lebih berilmu. Bila dah jumpa dengan orang yang jauh lebih berilmu, baru kita sedar, oh memang ilmu Allah itu luas. Hanya ilmu Allah saja luas, sehingga kita akan terbantu sehingga di situ. Sehingga apa yang ada pada kita, kenalah kita hargai, lalu kita cuba untuk ajarkan kepada seseorang, kepada sesiapa, tanpa melabelkan kitalah yang terbaik di antara orang-orang yang ada. Ini yang membuatkan Nabi Musa dengar penjelasan itu, dia terdiam. Dia tak ada dalam firman Allah SWT ni, tidak ada bantahan lagi dia. Dia cuma, dan dia kata Masya Allah, perasaan dia menyebutkan bahawa
begitu luasnya ilmu Allah sampai dia tak tahu tersirat apa benda yang berlaku pada ketika dibuat sesuatu yang gurunya buat pada perbuatan tersebut. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, ketika kenapa seorang kanak-kanak ataupun ketika telah tidak diberi layanan yang baik di suatu negeri, tapi imam ataupun Nabi Khidir ni berbuat baik pula kepada tempat tersebut. Dikatakan di sini, wa ammal ghulam. Dan adapun anak muda, ghulam ni sebutan untuk kanak-kanak. Bermakna kanak-kanak yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu ghulam, di bawah rata-rata umur sekitar 10 dan ke bawah. Belum lagi baligh tapi telah mumayyiz. Ghulam. Jadi kalau Arab sebut ghulam, macam budak, macam adik ni, ya ghulam. Dia belum mumayyiz, dia belum baligh tapi dia dah mumayyiz. Nampak dia dah tahu huruf duit RM1, duit RM2 dia faham. Cuma dia belum baligh saja. Itu ghulam. Kalau kita tengok memang agak pelik, kenapa budak dibunuh tanpa dosa? Itu pikiran Nabi Musa dan pikiran kita pun kadang-kadang pun sama, kecamnya bunuh budak. Tapi tak berlaku untuk hukum kita. Sebab ini ceritanya adalah hukum pada ketika itu. Dan perlakuan ini untuk memberi kesedaran kepada Musa bahawa ilmu Allah itu luas. Lalu wa ammal ghulam, dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Disebutkan Nabi Musa, kenapa saya ambil dia, saya tusuk dia, saya akhiri kehidupan dia? Sebab kedua orang tua dia ini adalah orang yang salih. Sedangkan ghulam ini adalah, di sini dikatakan masya-Allah, dikhawatirkan bahawa dia akan memaksa kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Kalau dibiarkan dia hidup, kalau dia membesar, memang confirm dia akan paksa mak ayah dia tinggalkan agama yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan kepada kedua orang tua. Sehingga di sini tuan-tuan, dia bukan kepada unsur jenayah pembunuhannya. Kalau kepada pembunuhan memang macam tak logik. Tapi di sini nak beritahu, hukum Allah melebihi apapun dekat dunia ni. Nah, itu nak sebut. Kalau harus menggadaikan nyawa untuk mempertahankan agama, itu jauh lebih baik daripada kita nyawa kita ini kita biarkan hidup tapi kita tanggalkan agama. Apa yang dibuat oleh Nabi Musa alaihissalam, apa yang dibuat oleh Nabi Khidir alaihissalam, ini sebagai motivasi kepada Nabi. Sebab cerita ni disampaikan kepada Nabi SAW yang sedang mempertahankan agama daripada musuh yang sangat dahsyat, yang sangat jahat. Ini nak beritahu kepada Nabi, kalau sekiranya kamu harus mengadai nyawa untuk pertahankan agama, itu jauh lebih mulia. Sehingga Nabi Musa dengar Nabi Khidir cakap, ni kalau dia besar, dia memang akan paksa mak ayah dia untuk masuk ke dalam agama yang sesat. Sehingga kalau dibiarkan, Allah lebih redha lagi mak ayah dia selamat daripada anaknya yang akan dibesarkan dalam keadaan tersesat dan menyesatkan kedua orang tua. Anak ni tak berdosa, dia ke syurga. Masih budak, mumayyiz, belum berdosa. Sehingga diselamatkan. Si anak pun tak akan jadi manusia yang sesat, mak ayahnya pun selamat. Dua-dua selamat. Secara logik macam kejam, tapi nak selamatkan kedua-dua belah pihak. Kenapa? Agama Allah jauh. Agama ni di atas segala yang maha atas. Maksudnya agama Allah ni pada dunia ni tetap di nombor satu. Dan itu yang dibawa oleh para sahabat, bagaimana mereka mempertahankan agama walaupun diseksa, walaupun diletak di terik panas, badan diletakkan batu besar, macam Bilal bin Rabah. Agama mereka sanggup lebih pertahankan ia daripada jasad mereka yang sedang diseksa. Kelazatannya berbeza. Jika agama yang menjadi satu panduan dalam hidup, dia berbeza. Walaupun kesakitannya ya dirasai, tapi nikmat dalam mempertahankan agama jauh lebih
suka ataupun jauh lebih bahagia dibandingkan kesakitan yang sedang dirasa. Sampai harus kata hu saja. Bukan lagi Allah dah tak boleh nak sebut sempurna kalimah tu sebab sakitnya sedang dirasa, tapi masih lagi kata hu. Apa? Dia jauh lebih pertahankan agama daripada dirinya tersebut. Bagaimana yang Masiltah, ya, yang satu keluarga disuruh masuk dalam gorengan minyak yang panas. Satu keluarga lebih pertahankan agama daripada takut dengan panasnya minyak yang sedang dipanas. Satu demi satu lompat untuk menyelamatkan agama sebab mereka tahu agama akan selamatkan mereka pada kehidupan yang seterusnya. Kita syukur hari ini Allah pertahankan kita pada agama kita. Kadang-kadang kita lahir pun bukan dari kalangan mu'allaf. Kita lahir, terus kita dipilih mak ayah Muslim, kita termuslim lahir dan sekat ini. Kalau pada ketika ini, Masya Allah, ini namanya hadiah. Siapa yang bagi? Allah. Kalau hadiah daripada Allah, kita kena jaga dia elok-elok. Sebab kita tak minta, tapi Allah bagi. Orang minta, ya Allah berilah saya hidayah untuk masuk Islam. Contohnya. Dia kena berupaya. Kita tak payah upaya. Allah bagi, nah, rahmat, kamu dapat Islam. Nah, amin, kamu Islam. Hadiah. Jadi bahayanya jika agama tidak diperjuangkan untuk dipertahankan sebagai hadiah yang Allah dah berikan pada kita. Mereka lihat bagaimana untuk mempertahankan agama harus mengorbankan satu sisi, tapi Allah Azza wa Jalla tetap pertahankan. Apabila orang yang mempertahankan agama, pastinya Allah akan jaga. Surah Al-Kahfi sebagai jaminan di mana pemuda-pemuda yang sanggup mempertahankan agama, meninggalkan harta benda untuk kesenangan semata, dia lebih memilih agama. Allah jaga dia sampailah ke penghujung hidupnya di dalam gua yang kita dah cerita pada pertemuan. Beruntung kita hari ini, semangat kita untuk menghidupkan suasana agama dalam kawasan kita, walaupun tidak ada surau yang sebenar, tapi idea. Berapa tempat dulu pun dekat Sarjana Utama pun sebelum ada surau macam ni juga dia buat. Di rumah dia satu sewakan, apa tu dia buat. Lambat dah sampai satu surau pusat dah. Itu juga dekat UK Perdana, tempat saya ceramah dulu macam nilah. Dia buat masih dekat rumah dalam setahun dua dah siap surau, dah satu tapak tu dah siap, baru pindah. Memang dia punya idea tu memang harus ada. Orang yang mahu mempertahankan agama tu kena ada. Walaupun tak ada, memang Allah akan adakan pejuang-pejuang agama. Memang akan ada. Yang semacam tuan-tuan berupaya untuk kita kena buatlah. Macam mana pun kita kena ada. Ini siapa yang hantar kekuatan? Allah. Allah yang mengilhamkan dalam hati-hati kita sehingga yang boleh dikata yang hatinya tidak bermasalah ni boleh menyahut. Okey. Tapi bila ada cacat sikit hati tu, bila ada rosak sikit, lambat sikit okeynya. Loadingnya tu jauh sikit. Okey, dia lambat sikit. Tapi insya-Allah dengan doa kita bersama boleh. Boleh. Sama juga di mana-mana pun kawasan yang baru memang mereka akan biasa perjuangkan untuk yang mana ada. Selepas itu insya-Allah Allah akan mudahkan urusan, kerana kita dah mudahkan urusan agama Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. Ini pasti. Mana-mana orang yang mempertahankan, tolong agama Allah, Allah sendiri penjamin yang akan menolong. Ini tidak perlu diragui. Memang itu adanya. Dan yang terakhir di sini, kenapa dikatakan lagi? Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka, 81 ayat. Dan kami mengkehendaki supaya Tuhan mereka menggantikan bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik, kesuciannya daripada anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayang kepada ibu bapanya. Bukan semata-mata bila dah dibunuh, bila dah dihentikan kehidupannya, Allah tidak kurniakan lagi zuriat, Allah beri. Sebab anak ni dia boleh, insya-Allah, selagi masih sihat tubuh badan, Allah boleh rizkikan. Usahakan yang tubuh badan sihat,
Yang tak ada suami pun boleh Allah Azza wa Jalla kurniakan pada Maryam. Apalah sangat kalau bagi Allah untuk mencipta seseorang manusia dari tanah pun Allah boleh jadikan manusia, daripada titisan air yang tidak disukai kalau jatuh ke bumi tak ada siapa nak sentuh pun boleh jadi insan macam kita. Bagi Allah sangat mudah untuk mengatakan kun fayakun. Sehingga kata Nabi Khidir alaihissalam, tak apa, budak ni syurga menanti dia sebab dia belum berdosa lagi. Dan Allah Azza wa Jalla akan kurniakan pada zuriatnya nanti, pada ibu ayahnya nanti anak yang jauh lebih baik, yang akan mereka akan mengayomi mereka untuk menjadi orang yang jauh lebih beradab dan berakhlak tinggi. Ini yang tidak dinampak pada ketika itu, dan Nabi Musa tidak ada bantahan. Ini yang membuatkan peristiwa jawapan daripada guru, seorang murid tidak perlu excuse, tidak perlu bantah dulu. Macam adablah ketika guru sedang menjelaskan sesuatu yang ditanyakan, pada ketika itu jangan dibantah dulu. Dengar dulu. Macam Nabi Musa, dia dah faham, dia dah tahu kesilapan dia bersoal-soal pada saat sedang proses pembelajaran. Pada saat dijelaskan, ketika itu dia dah tak ada pertanyaan lagi. Pada ketika itu dia dengar apa yang disampaikan, barulah sampai matlamat apa yang ingin dijelaskan oleh seorang guru. Sehingga fahamlah ia kenapa Nabi Khidir alaihissalam menghentikan hidup budak tadi, sebabkan untuk memastikan kedua-dua belah pihak selamat, lalu dengan izin Allah si ibu ayah boleh dapat zuriat yang jauh lebih salih selepas ketiadaan anak tersebut. Pada ayat ini dua. Pada ayat yang pertama satu dah cukup dah, kan? Pada jawapan untuk Safinah tadi, untuk kapal tadi, dia satu ayat itu cukup. Untuk anak, dia kena jelas lagi untuk memastikan kepada kita jangan takut. Jangan takut bila kata-kata berhubungan dengan zuriat. Bagi Allah apa sahaja boleh. Kan orang ada yang anaknya ramai, ada yang biasa-biasa. Semua ini adalah ujian dan dugaan kepada Allah. Dugaan dari Allah kepada kita sebagai manusia, jangan terlalu bersedih jika seorang diambil oleh Allah. Contohnya pada kita lah, kan, anak kita diambil oleh Allah. Jangan terlalu bersedih, apalagi kalau budak itu adalah masih dalam keadaan yang belum berdosa. Ini tabungan pada kita. Tabungan, semoga dia menjadi jambatan untuk membawa kita ke syurga Allah. Dan begitu juga tugasan kita kalau kita dikurniakan anak. Untuk ayat yang kedua daripada jawapan seorang anak, mudah-mudahan, kata Nabi Khidir, nanti dia dapat zuriat anak yang salih, sehingga tugasan kita ni, kita dah dibagi. Dah dibagi anak, kita kena kewajipan kita pastikan anak itu menjadi anak yang salih, supaya tidak terlahir daripada zuriat kita anak-anak yang boleh membawa kepada kesesatan atas kita. Jadi anak ni bukan sebagai anugerah sahaja, bukan sebagai rezeki saja, tapi amanah yang jauh lebih besar, kerana dua ayat nak jelaskan tentang anak saja. Dua ni dalam Arab dah banyak dah. Nak jamak, makna ni anak-anak kita amanah dari Allah yang patut kita jaga dengan sehabis baik. Kalau tak, boleh berlaku macam anak yang dihabisi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kita tak mampu dan kita tak boleh buat benda ni. Dia lahir, dia seumur 3 tahun, 2 tahun. Mana kita tahu dia akan jadi apa kemudian? Tapi tugasan kita supaya dia tak jadi macam yang seumpama ini, kita perlu didik dia secukup dan sehabis baik, dan minta kepada Allah agar tidak jadi macam yang berlaku kepada Nabi dan Musa bertemu anak yang kemudian akan menyesatkan ibu ayah. Kita, kalau kita buat benda ni, rasa anak dia jadi derhaka ni, bunuh je lah, kita yang masuk lokap seumur hidup. Kita tak ada kuasa benda ni, kita tak boleh buat. Tapi yang kita boleh buat, jaga zuriat-zuriat kita, jangan sampai berlaku semua. Kerana memang akan ada
Maknanya memang akan ada, itu dah selamat, pada budak itu dah selamat. Tapi untuk budak yang kemudian yang kita, macam kita ni, memang akan ada si anak yang membawa kesesatan kepada ibu ayah. Paling tidak pun ibu ayah dipenggal kepalanya oleh anaknya sebab anaknya dalam keadaan yang tak betul. Yang berapa hari tengok kita dengar. Dia sanggup kerat kepala mak dia. Sebab dia dalam keadaan tak betul, dalam keadaan dia tersesat dalam kehidupan. Allah Rabbi. Ini kita takut. Kerana anak adalah amanah. Ada orang yang belum dapat anak. Ada orang yang dah banyak anak. Tadi pagi saya ceramah dekat Bestari Jaya. Dekat Bestari Jaya Ijuk. Dia kata sembang-sembang tu. Kebetulan pembicaraannya, perbincangan tentang zuriat. Dia kata, ayah saya anaknya 15. Maksudnya dia tu adik-beradik dia 15. So dia kata, dia itulah yang tengah bercakap. Saya punya anak sekarang dah 9, Ustaz. Masya-Allah, rezeki banyak. Dan dia pula seorang tentera, dia kata. Maknanya emak ayah dia berhasil mendidik anak-anak yang ramai tadi dengan izin Allah. Itu tugas kita. Ini saya baru seorang, saya baru 2 orang. Takutlah macam mana. Masih muda lagi, masih baru lagi. Kanak-kanak tu pun masih boleh dibentuk sebab masih sangat masih sangat lembut untuk diukir ke mana arah yang kita nak bawa. Tugasan kita perlu. Kita dulu perlu apa? Hubungan kita dengan Allah kena betulkan. Insya-Allah jika kita berhubung dengan Allah baik, zuriat-zuriat kita juga akan ikut macam mana kita buat. Mereka ni sekarang ni adalah pencontoh terbaik pada ketika ini. Apa saja yang kita buat, sebiji dia copy paste. Sebiji. Apa yang kita cakap, apa yang kita buat. Macam anak saya kecil lagi, pada setahun 5 bulan. Kalau kita pegang handphone saja, dia mulalah pegang juga. Halo. Dia buat macam tu. Masih budak, dia akan melihat apa yang kita buat, itu yang dia akan buat. Jadi kalau kita buat benda baik, insya-Allah dia akan menjadi satu kelaziman ke atasnya. Kita sampai pukul berapa? Sampai isyak tu? Pukul 9. Macam biasa. So, solat. Okay. Kita habiskan seayat ni, lepas tu kita buka sesi jawab tentang puasa lah ya. Sebab sekarang dah 8.40. Okey, dan yang terakhir, kenapa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir melakukan perbaikan pada satu sisi rumah di mana penduduk ketika itu tidak memberi pun layanan yang baik kepada mereka. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, ketika itu minta tolong, tak ada siapa nak tolong. Tapi tiba-tiba Nabi Khidir tolong pula satu rumah yang kampungnya sangat kedekut. Maka jawapan daripada Nabi Khidir, dia kata, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda, simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang salih. Maka Tuhanmu mengkehendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemahuanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak akan dapat sabar terhadapnya. Sekali lagi diberitahukan oleh Nabi Khidir alaihissalam ke atas perbuatannya. Kenapa dia berbuat baik di saat orang lain tidak buat baik pada kita? Ini logik kan? Kalau orang jahat pada kita, adalah tak payah layak. Apa pula nak bagi-bagi, biarkan dia. Pergilah belah adalah kamu jahat dengan saya dah. Saya pun tak nak kisah. Saya takkan tolong kamu sebab kamu dulu tak tolong saya. Itu kan logik ni kita macam tu kan. Kamu jahat dengan itu kan. Okey, tunggu masa aku takkan.
Tapi Nabi Khidir berbeza. Pada ketika orang lain buat jahat, dia pula buat baik. Tadi orang lain buat baik, dia itu menurut Nabi Musa. Tapi dikata kenapa? Karena terserlah jawapan di sini. Karena dinding yang dia bangun, yang dia bina pada ketika itu, sebab ada harta anak-anak yang salih, harta anak-anak yang baik, peninggalan ayah yang salih, sehingga Allah mahu anak itu nanti bila dah dewasa dia punya penghasilan, dia punya pendapatan, dia punya kehidupan tidak terbengkalai, kerana pada ketika itu dia perlukan keuangan yang cukup untuk menyara kehidupan mereka. Dan Nabi Khidir alaihissalam kata, ini bukan semata-mata kerana saya. Saya pun ikut arahan daripada ilmu Allah ajar, Allah yang mengilhamkan, Allah yang menyuruh, sehingga jika perkara itu adalah perkara Allah yang menyuruh, pasti ada kebaikan di dalamnya. Ini kita kena akur. Nafsu kita tak suka, penatlah, itu nafsu. Tapi bila perkara itu datangnya daripada Allah, mahu atau tidak, suka atau tidak, pasti ada kebaikan. Dan itu tidak boleh kita pungkiri. Memang pasti ada kebaikan. Siapa yang tak suka? Nafsu tak suka. Syaitan memang tak suka. Bila perkara itu berhubung dengan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sini sebagai penutup dikatakan, malam tasti' alaihi sabra, pasti kamu tidak dapat sabar terhadapnya, pun berlaku kepada kita. Samalah bila hukum hakam yang Allah cuba sampaikan pada kita, Allah suruh pada kita, memang kebanyakannya agak sukar untuk bersabar dalam melakukan kebaikan. Amat lagi syaitan yang mengelakui, syaitan yang cuba untuk meletakkan kepenatan, bosan dalam perkara-perkara kebaikan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan rahmatullah Allah SWT, mintalah kepada Allah jika kita ingin melakukan ketaatan, agar Allah campakkan rasa kelazatan dalam setiap ibadah ini. Orang-orang salih, contohnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, sentiasa mengajarkan doa kepada muridnya bila melakukan ketaatan. Bila melakukan ketaatan, dia kata, Allahumma, wahai Allah, harimni, haramkan kepadaku ladzata, merasa lazat, maksiati, ketika aku buat maksiat. Rabb, haramkan kepadaku merasa lazat kalau aku buat maksiat. Sebab kelazatan dalam sebuah maksiat akan membinasakan segala bentuk kebaikan. Lalu dia kata, warzuqni, kalau haramkan pada kelazatan dalam maksiat, warzuqni, rizkikan daku ataupun kurniakan daku ladzata, merasa ladzat, ta'atik, ketika aku buat taat padamu. Tapi sebaliknya, kalau saya buat taat, tolong sangat-sangat Rabb, engkau campakkan rasa nikmat dalam hati ini agar bersabar dalam melakukan ketaatan. Bersabar dalam maksiat berat, tapi bersabar dalam ketaatan jauh lebih berat. Contohnya, dengar kuliah cuma 5 minit, tapi terasa macam 50 minit. Kesabaran dalam taat pun memang berat. Buktinya lagi, solat. Ya Allah, solat berapa minit? Sangatlah. Tak sampai 10 minit pun. Tapi ya Allah, kalau imam baca panjang, dah menyumpah dalam hati. Kan? Itulah dia. Tapi kalau kita berdiri, Pak, berdiri queue untuk beli tiket bola, sejam, 2 jam, lazatnya tu lain macam. Sebab dah terbayang-bayang gol pihak ni. Ia berbeza. Itulah dia kehidupan. Sehingga dalam ayat ini ditutup dengan Nabi Khidir cakap kepada Nabi Musa, sepatutnya kamu kan Nabi, kamu kan Rasul, kamu mesti sabar punya. Tapi pun dikatakan kamu payah nak sabar kan? Begitu juga kita sebagai manusia biasa ni, yang hari-hari penuh dengan dosa, yang bukan golongan Nabi.
Kalau Nabi Musa ni Nabi, Rasul, Ulul Azmi lagi dia. Masya Allah. Dia satu Nabi yang cubaannya berat dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Salah satunya Nabi Musa. Tapi dikatakan dalam kamu payah nak sabar kan? Ya. Begitu juga kita pada hari ini. Masya Allah. Jadi bersyukur jika hari ini kita masih boleh dikurniakan buat baik. Tak kisahlah baik itu sikit, baik itu kecil, baik itu datang daripada kekuatan yang Allah campakkan. Jangan pandang ringan pada sebuah kebaikan. Sebab kebaikan kecil macam mana pun Allah suka pada hamba yang patuh. Sehingga berlakulah satu kearifan pada hati kita, kefahaman pada pemikiran kita pada agama yang Allah kurniakan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan untuk istiqamah melakukan kebaikan. Jangan banyak soal bila berhubung dengan hukum hakam Allah. Sami'na wa ata'na adalah benda yang paling penting bila itu adalah datangnya dari Allah. Kalau persoalkan pun bukan soalan-soalan yang mencabar, tapi meminta penjelasan. Bagaimana caranya nak buat ni, bagaimana itu adalah yang terbaik. Bukan apalah banyak sangat ni puasa ni, banyak sangat ni solat. Itu tidak menjadi satu soalan pada orang Islam. Karena ini ibadat-ibadat yang fardu contohnya. Dah paling ringan dah Allah fikirkan, Allah pilih untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia punya ganjaran menyamai macam orang-orang yang hidup beribu-ribu tahun yang lama. Kita ni umat yang comel-comel loteh ni pendek umur tapi amal boleh pahala banyak. Hanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah lagi berkaitan apa ni bila berhubung dengan hukum Allah. Terima seadanya, buat seikhlasnya. InsyaAllah hidup kita akan dalam keadaan Allah redha, Allah suka, Allah akan letakkan kita dalam kumpulan orang-orang yang beriman dan salih insyaAllah. Demikian sahaja pada malam ini untuk bab yang berhubung kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. InsyaAllah murah rezeki umur panjang kita bertemu untuk menceritakan soalan yang ketiga dari peristiwa dalam kisah Al-Kahfi, yakni Dzulqarnain insya-Allah. Jadi saya tutup dan kita buka pada sesi Ramadan. Mungkin ada soalan ataupun ada kemusykilan berkenaan dengan Ramadan. Saya tak akan berbicara tentang mukadimahnya. Mungkin kita buka sesi soal-soal tentang Ramadan sehingga kalau boleh dijawab kita saling jawab sehingga adalah persiapan kita yang cukup untuk menemui Ramadan insya-Allah. Okey. Saya cuba. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan rahmat Allah SWT. InsyaAllah ini hari Sabtu malam Ahad. InsyaAllah Sabtu malam Ahad kita dah solat tarawih. Maknanya minggu depan InsyaAllah kita akan solat tarawih. Sedikit tentang Ramadan yang kita buat. Bagaimana Allah dah pilih dengan keringanan dalam puasa. Sebab saya tak boleh hadir dalam Ramadan untuk sesi pada tahun ini. Ramadan yang kita dapat ni sebenarnya dah diringankan oleh Allah. Dah diringankan. Asal mulanya puasa Ramadan ni, kalau ikutkan basic asal hukum yang pertama, orang-orang terdahulu ni dia kena ikut kaedah di mana mereka kena berpuasa. Mereka kena berpuasa ni Ramadan, contohnya hari malam ni turun firman, esok mereka puasa. Mereka kena akur dengan hukum pada ketika itu di mana seorang hanya boleh makan dan minum ataupun dia kena dah berpuasa pada dua keadaan. Pada dua keadaan di sini. Yang pertama, bila seseorang itu contoh dah buka puasa, Allah Akbar maghrib ya, dah buka puasa. Nah, tempoh dia makan hanya berlaku selepas dia tu solat Isyak. Jadi kalau dia dah solat Isyak,
Ya, dia dah solat Isyak, bermakna pada ketika itu dia tidak boleh makan dan minum lagi. Ini kalau dia solat Isyak, dia dah kena puasa balik. Itu mula-mula Ramadan dulu. Mula-mula Ramadan, puasa Ramadan, mereka kena akur dengan hukum yang seumpama. Sebelum turun ayat firman Allah Azza wa Jalla berkenaan keringanan itu. Bayangkan, mula-mula puasa, orang-orang yang menerima agama ni dahsyat tentang. Jadi kalau kita lah berlaku, kalau sampailah tidak turun ayat Allah yang seterusnya itu, saya rasa kita minta kepada Tok Imam Isyak kita sampai hampir subuh ya. Jangan tarawih lah kita. Oh, saya tak sanggup habis puasa baru makan siap setelah Isyak dah puasa lagi. Ini hukum yang mereka kena tepati. Kena tepati pada ketika itu. Saya pun rasa ya Allah dah mudahkan. Sehingga bila sampai masa macam tu, dia kata lepas solat Isyak, mereka dah tak boleh puasa, mereka tak boleh makan lagi. Ada satu tempat lagi. Nanti kalau saya ingat saya beritahu. Tapi bila dah sampai masanya mereka solat Isyak itu, ataupun satu lagi, mereka belum solat Isyak, tapi mereka dah tidur. Bila tidur, memang dah kena puasa dah. Ini hukum mula-mula Ramadan. Dan ini memang disebutkan dalam Al-Quran. Dua syarat. Pertama, bila dia dah makan, kalau dia nak puasa balik, dia kena puasa balik kalau dia dah solat Isyak. Kalau dia belum solat Isyak pun, tapi dia dah tidur, pun dia kena puasa selepas dia bangun. Kalau sebelum solat Isyak, saya belum solat Isyak, tapi awak dah tidur, dah awak kena puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum dah. Ada bantahan pada ketika itu. Walaupun mula-mula Ramadan dapat. Berat, ya sangat berat. Allah faham, Allah nak tengok, uji mana hamba-hambanya. Dan terserlah, besoknya berlakulah satu peristiwa. Di mana salah seorang sahabat mengadu kepada Nabi, saya tak boleh. Saya memang saya tahu hukum tu. Tapi bila saya dah solat Isyak, saya dah tertidur, bangun tidur tengok isteri cantik pula malam tu isteri saya. Bersamalah mereka malam. Tapi kerana dia dah tidur, dia kata patutnya saya puasa. Tapi saya bersama dengan isteri saya. Cuma mana ya Rasulullah, berat sungguh nampaknya. Yang seorang pula, si istrinya tengah menyediakan makanan untuk dia berbuka. Ini kisah yang sebenar-benar. Sambil nunggu ni, kan dulu belum ada salat tarawih berjamaah, masa mula-mula kan. Dia balik daripada kerja, daripada kebun, balik nak tunggu buka puasa. Si isteri tengah siap-siap. Dia pun sambil duduk, azan dah buka, dah mau. Tertidur. Sambil nunggu lama sangat roti itu sampai. Tertidur. Bila terbangun si isteri, Allah, abang dah tidur pula dah ni. Maksud si isteri bawa juga. Si suami kata, tak apalah. Sebab saya dah tidur. Hukum kata, saya tak boleh makan dah. Saya kena puasa. Besok dia pun pergi lagi kerja dekat kebun. Goyang. Dia seharian tak makan. Malam tak boleh makan. Dah tertidur. Nabi pun dengar keluhan-keluhan yang berlaku. Asbab dua orang ni. Dua orang sahabat. Turunlah firman Allah untuk meringankan lagi bagaimana proses puasa yang hari ini berlaku pada kita. Uhilla lakum lailatas siyam, Allah sebut. Okelah dihalalkanlah pada kamu. Halal macam mana? Kalau kamu dah puasa, ya, kamu boleh makan walaupun kamu dah solat Isyak, walaupun kamu dah tidur, tapi kamu berhentilah makan jika telah sampai subuhlah fajar. Nah, itulah yang Allah sebut dan itulah menjadi hukum sampai ke hari. Cuman lagi hukum puasa dah diringankan oleh Allah. Itu pun kalau kita kata beratlah puasa ni. Kalau ikutkan, lagi berat mula-mula datang Ramadan. Kalau itu masih berlaku, confirm saya katakan tadi,
kita pasang nikam dekat mata kita jangan bagi tidur, atau kita minta Tok Imam isyak lambat sikit. Memang lambatlah, memang tak adanya tarawih ataupun tarawih, isyak, tarawih, qiyam, sahur. Tak boleh lah, dah isyak dah. Isyaknya belakangan dulu. Makan dulu, puas baru isyak. Celaru sedikit. Tapi itu yang mereka. Berapa lama tu memang lama juga lah, mungkin dalam tempoh puasa yang sama, tapi bukan hari yang pertama. Dia dalam tahun tu juga, wallahualam, sebab dia tak dijelaskan berapa tempoh tu, tapi segera, cepat. Informasi untuk merubah hukum tu agak cepat sikitlah dia punya perasaan. Sebab Allah nak tengok untuk mula-mula orang-orang yang beriman ni, mereka tak ada bantahan, tapi dia nak menulari manusia kan. Hari pertama kita pun juga kalau ada pemerintah bagi peraturan, mesti ada juga yang langgar-langgar kan. Sebab baru belum sosialnya apa belum sampai lagi ke telinga kita. Wallahu a'lam. Itu bukan di masa ini. Mungkin ada soalan-soalan ataupun perbincangan mengenai Ramadan, bolehlah kita cuba sampaikan. Tanya-tanya. Tadi abang ada soalan? Ready. Oh, apa buat selamat? Okey. Selamat yang terlalu lama gitu. Dia bukan batal, dia tak adalah sampai batal, tapi yang batal tu kalau menyelam buka mulut besar-besar telan air itu batal lah. Tapi dia jatuh makruh kalau waktu-waktu tertentu. Dia kalau contohnya dah hampir-hampir berbuka gitu kan. Mandi pun kita kan kalau boleh tegak dulu waktu-waktu tak nak berbuka, sebab kita nak rasa lemaknya itu, dan itu lazatnya puasa. Kalau kita siram dengan air macam seolah-olah kita, itu makruh je lah. Tapi kalau macam saya sebut tadi, dia tak adalah hukum sampai membatalkan apabila kita menyelam. Lagipun itu adalah pekerjaan, bukan saja-saja nak selam kan. Dan adakah setiap hari perbuatan itu akan berlaku? Dia tak kebatalan. Dia tidak membatalkan selagi kita boleh jagalah kualiti kita punya puasa itu, ataupun kita boleh anjakkan waktu. Adakah boleh ke buat susah sikit ya? Buat malam. Oh, kalau malam okey lah. Kalau malam tak mengganggu apa-apa puasa, cuma kita ibadat kita boleh buat sendirilah nanti. Kalau puasa ni biasanya makruhnya tu waktu hampir-hampir berbuka tu, biarkan kita kalau kata kering-kering nak mandi tu lepas berbuka, sepatutnya itu lebih menjaga kemakruhan itulah. Itu waktu. Kalau masih pagi tak kisah, dia petang dan berbuka. Kita dah rasa lemah kan, jangan siram banyak-banyak air pada badan. Kita nak rasa kelazatan lemahnya itu, situlah kita tahu bagaimana sakitnya orang yang tak makan beberapa lama. Dan pada ketika itu doa kita pula ijabah. Di waktu petang tu biarkan badan kita jangan disiram dulu pakai air lama-lama. Kalau tak boleh juga nak buat macam mana, saya kena pergi juga lepas solat saya nak kena bekerja. Kalau tentu itu namanya di luar daripada kaedah kan, di luar daripada perkara yang biasa. Kalau masih boleh tahan sehingga berbuka baru basahkan seluruh badan, apalagi kalau menyelam dan sebagainya. Dia tak ada masalah, dia tak batal selagi kita boleh jaga. Okey, ada lagi soalan? Ya. Betul? Dia kena rasa, tapi setakat kita punya lidah tu lepas tu dah ada rasa yang kita rasa boleh. Tapi yang ditelan lah. Dia jatuh makruh macam tu je lah. Dia tak sampai
batal selagi kita hanya sekadar rasa dan buang. Kan? Rasa bila dah rasa tu janganlah ditelan. Hidu dia, menghidulah. Oh, kubur. Oh. Allah. Kalau macam tu boleh telajak kena gitu. Kalau uap saja tak boleh menghidup. Tak boleh. Memang kena kumuh-kumuh juga. Sedut apa dia tu asap. Allah. Sehari. Itu bahan itu kita tak. Kalau sampai tertelan, dia rasa tu boleh, tapi kalau sampai tertelan dengan kadar yang banyak, dia tak banyak. Pelajar. Kalau macam tu boleh kumuh-kumuh cepatlah, boleh buang balik. Tertelan dah tu. Ya. Ya, kalau macam tu boleh, selagi belum melepasi kerongkong. Selagi belum melepasi, maknanya kalau setakat, contoh macam kita makan, termakan, kalau dah ingat pada ketika itu dah sampai sini, keluarkan balik kan. Tapi kalau kita tak apalah, lupa, tapi lupa ingat, makan. Nah, pada itu batal lah bila melepasi sini. Dia dah ingat sebelum di sini kan. Tapi bila dia dah ingat, dia kena keluarkan sehabis yang dia rasa boleh keluarkan. Kalau macam itu tadi, dia sedar dia buat perkara tu bila dah kata itu namanya terlah, bukan kita sengaja kan, tersedut sampai dah sampai di sini, segera upayakan supaya jangan sampai dia masuk dalam. Kita tak boleh hindar, benda tu adalah pekerjaan. Kalau macam tu, sedaya upaya pastikan jangan sampai terlajak banyak, dan bila dah tersedar, cepat keluarkan bagi kita jaga puasa. Saya rasa itu sebab benda tu memang tak boleh nak hindar. Kalau kata itu adalah pekerjaan yang kita pun kena buat, selagi kita boleh hindar dalam sedikitnya masuk, insya-Allah Allah masih boleh faham dan boleh selamatkan kita. Cuma kita lah kena jaga elok benda tu. Jangan kita rasa macam tak apalah, telan sikit-sikit. Dia puasa ni dia termasuk pada rongga yang terbuka dengan sengaja. Nah, kalau tak sengaja, dia hukumnya boleh salah. Dia tadi tak sengaja dalam arti tersedut banyak, tersedut ke dalam. Yang kita cuba upaya, jangan. Tapi namanya terlah. Kalau ni kita boleh cuba untuk maaf dan minta maaflah kepada Allah. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pekerjaan. Selagi boleh hindar. Kalau dalam keadaan yang belum, kita sendiri yang cuba meringankan keadaan. Allah. Okey. Ada lain? Ya. Titis mata tak batal. Lainlah titis mata tu air minum boleh tertelan. Air titis mata dia tak masuk, tak membatalkan. Injek kalau demam pun tak batal, kecuali dia adalah makanan. Injek makanan yang memberi kelazatan atau beri kekuatan. Yang dia tak boleh makan, tapi dia adalah makanan yang disuntikan. Itu lainlah. Kalau cuma untuk kesihatan, untuk sakit demam, boleh. Sebab dia bukan rongga yang khas terbuka. Terbuka tu yang berhubungan dengan rongga-rongga. Okey, ada yang lain? Ya. Ya. Ada. Ya.
Tadarus beramai-ramai itu bagus. Ini bagus. Maknanya secara bersama-sama membaca, tapi itu yang perlu kita ambil penekanan. Kalau kata bertadarus, janganlah lepas kita baca, lepas tu kita pula tak ambil fokus pada orang baca yang lain. Selepas baca kita pun sembang, kita pun asyik dengan dunia kita sendiri, sehingga kita tak dapatlah kesempurnaan. Kalau kita tadarus, kata satu juzuk, semua orang kena duduk dan dengar apa yang dibaca selama itu. InsyaAllah dapat kesempurnaan. Kan? Kalau kata, mana lebih baik? Dua-dua baik. Kalau dia boleh tadarus ramai-ramai, sekali khatam beramai-ramai, bagus. Kalau dia nak up sikit, dia baca sendiri juga dalam bentuk tadarus dia sendiri dengan khataman yang berlainan daripada kumpulan. Tapi kalau tadarus ni semangatnya lain. Kalau kita dalam baca sendiri, ngantuk-ngantuk, tapi kalau tadarus, dia lain. Sehingga galakkan tadarus beramai-ramai. Tapi kena ingatkan jemaah tadarus. Tuan-tuan, ya, kita tadarus ni, handphone kalau boleh campak dulu, bakar dulu pun boleh. Buang ke laut pun boleh dulu. Kita fokus. Sebab kita nak baca sama-sama, kita nak khatam sama-sama. Tapi kalau ada mustahak, nak buat macam mana? Itu ada berkaitan. Selagi kita boleh fokus pada satu ibadat, insya-Allah ada. Kalau kata ditanya mana bagus, Ramadan memang tempat tadarus. Memang galaknya ramai-ramai. Bersendirian juga digalakkan, tapi dia boleh dibuat pada waktu-waktu itu. Jadi kalau kata Ramadan, saya nak dua-dua lah. Lepas subuh saya buat sendiri, malam saya buat ramai-ramai. Itu bagus. Dan kalau ditanya lagi ada, mana lebih bagus, baca sahaja ke dengan terjemahan? Kalau cukup masa, boleh dua-dua. Baca ayat, seorang pulang bacakan terjemahan ayat, baru sambung. Tapi kita akan perlukan masa yang lebih sikit lah. Kalau kata tadarus baca saja sejam, mungkin jadi 1.5 jam. Habis satu buku surat, kita pula bacakan terjemahannya, baru pulang baca, dia baca terjemahannya juga. Kita lepas dia baca Quran satu buku surat, kita dengar terjemahannya. Kalau gitu pun bagus juga. Kita tahu ayat itu cerita. Setidaknya garis besar dia sedang membincangkan cerita tentang apa. Cuma masa je lah yang kita perlukan sedikit lebih daripada tadarus biasa. Itu semua tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Sanggup ke? Kalau sanggup boleh jalan. Saya tak boleh lah duduk lama-lama ni, lutut saya goyang-goyang. Pakai kerusi. Ikut pada perbincangan dan kemampuan. Semua boleh. Semua bagus. Karena ibadat dalam puasa semua ganjaran yang besar. Allah akan balas dengan balasan yang cukup bergandakan. Okey. Ada yang lain? Ada yang lain tentang puasa? Inilah puasa ni kita buat setiap tahun. Ya, setiap tahun. Cuma kita tak tahu bagaimana keadaan kita dalam puasa tahun ini. Tahun lepas mungkin kita bersedia sebab tahun lepas kita PKP. Kita boleh bergerak kan, boleh pergi masjid surau kan tahun lepas. Ya. Hujung-hujung baru disekat dia. Ya, tak boleh balik raya apa semua kan. Hari ini tak ada. Tahun ni insya-Allah tak ada sekatan. Saf pun boleh rapat-rapat. Tahulah Selangor macam mana, tapi insya-Allah kita boleh buat. Semua agenda yang kita rancang untuk Ramadan semua boleh. InsyaAllah. Sebab tak ada lagi, tak boleh pergi masjid, masjid dikurangkan jemaah, tak ada. Semua dah boleh. Apa yang dirancang, insyaAllah boleh. Dirancanglah sebanyak-banyaknya, ikut pada kemampuan dan kemampuan. Kalau ada rancangan tu, insyaAllah Allah akan bantu. Dan tilawah Quran, qiyamul lail, i'tikaf, tarawih, dah dapat dah imam untuk tarawih. Oh dah ada imam. Okeylah. Alhamdulillah. Sebulan saya kena dekat Saujana. Dekat dalam taman saya. SQ3 tu. Orang dah minta awal-awal sangat. Saya pun tak sempat nak berjanji tempat lain. Kuliah saya tempat lain memang dibatalkan. Ramadan situ.
solat di sini. Nanti cuba saya cadangkan. Dia imamkan di sini. Sebulan Ramadan. Buat berapa rakaat? Apa rakaat? Okey. Saya cuba nanti. Sebab biasanya budak-budak taktis pun kalau ada ujung-ujung macam ni, kadang-kadang banyak kena bukti semua kan. Ada nanti imam-imam banyak tu bang. Banyak imam-imam dalam ni. Boleh gila-gila lah satu orang semalam. Kan? Baca ayat lazim pun boleh. Ataupun letak Quran senang. Quran. Saya pun dekat masjid, dekat surau tu pun Quran besar dia letak. Kadang kita kalau ramai orang fokus dia lain sikit, bacaan tak mana-mana, letak Quran. Tak salah-salah lah. Okey, kerana tak ada lagi soalan-soalan. Oh ya. Okay. Untuk iktikaf, kaedah yang biasa dibuat kalau kata full iktikaf, full time iktikaf kan. Memang orang akan duduk di dalam masjid dan tidak akan ada berhubung tentang perkara-perkara yang mengganggu dan merosak waktu iktikaf. Kecuali hanya untuk mungkin bekerja. Patah balik lagi dari seorang masjid. Ataupun berbelanja, beli makan, minum, semua, patah lagi ke masjid. Tapi kebiasaannya jika dia sepenuh masa untuk iktikaf, semua dah ada. 10 hari itu dia dah backup dah semua dalam bagnya contohnya. Dia tak akan keluar, dia akan duduk dalam satu masjid. Memang dia tak akan keluar dan semua keperluannya dah dipenuhi. Itu adalah sebenar. Tapi ada yang tak mampu buat macam tu. Mengikut kaedah. Pergi kerja, balik rumah dulu mandi. Datang lagi ke masjid. Malamnya tadarus, balik rumah kejap, tidur dekat masjid. Itulah. Ikut pada kaedah kemampuan kita. Sebab kalau kita suruh ataupun dicakap tak boleh keluar terus, nanti ada yang tak mampu, macam berat sangat kan. Ikutlah pada orang yang. Sebab ada memang orang yang memang dah fokuskan 11 bulan dia bekerja, dia dah sisihkan sedikit uang dan masa dia memang dah save dah untuk 10 malam terakhir saya nak duduk di masjid ni, saya tak ke mana-mana, semua ada yang diangkut anak-anak isterinya lagi. Dan masing-masing semua pun dah. Kalau dululah, sekarang ni saya tak tahu lah situasi kita kan. Tapi kalau dulu bila 10 malam terakhir memang tak ada masjid yang tutup dan tidak ada yang menghalang untuk si anak ke, ibu ke, ayah ke, adik ke untuk bermalam dan beriktikaf dulu. 10 malam terakhir. Dan mereka menggalakkan pula dengan aktiviti-aktiviti dipenuhi daripada pagi sampai ke malam. Ikut pada kemampuan. Kalau kata saya mampulah 10 hari tak mana-mana, boleh duduk. Mungkin duduk di Masjid Shah Alam, duduk di masjid. Itulah mana. Iktikaf boleh. Dah kita iktiraf surau sementara kan? Tanya isteri mana? Nun, sebelah rumah bangunan. Betul ke? Ya, kan dah surau. Tadi saya pergi Pak Gad pun tak tahu. Surau, oh jangan main-main. Mana ada surau sini dia kata. Dia pun memang pasal ada satu gad tu. Adalah baru buka tadi. Oh iya ke? Orang tahu, seorang tak tahu. Baru hari ini buka. Okeylah, insya-Allah. Boleh ikut pada kemampuan. Memang ada yang sempurna 10 hari atau 30 hari dia dah iktikaf. Contoh macam dekat
Makkah kan. Ada yang tak balik-balik. Baliknya cuma lepas subuh. Hotel, lepas tu pukul 1 dia dah duduk sampai malam lagi. Sampai tarawih, mandi di situ. Ikut. Ada orang yang memang dah savekan masa. Kalau saya, kalau sebelum hari terakhir memang macam tu je lah. Tapi tak nak duduk malam. Macam tu. Maksudnya daripada qiyam, contoh tarawih ni kan, tarawih malam tu akan sampai qiyam. Lepas subuh, saya akan balik rumah, lepas mandi. Kalau ada kerja, pergi kerja dulu. Pukul 1 lepas subuh, balik lagi ke masjid tu. Duduk lagi situ sampai gitu je lah. Jadi kalau ada keperluan, tak boleh nak dihalang. Tak je lah. Cuma dalam proses itu, kita masih lagi terikat pada iktikaf kita. Tidaklah buat-buat benda-benda yang tak senonoh. Sebab kita masih terikat dengan niat iktikaf sepenuh hati kita untuk berada di rumah Allah. Cuma kalau ikutkan hukum dia kata, memang kena duduk. Tapi itu hukum yang berlaku pada ketika itu dan memang itu yang mereka mampu. Kalau sekarang mengikut kaedah yang kita kena bekerja, mana puasa, dalam puasa kita tak ada cuti. Memang tak ada cuti puasa. Kalau ada satu negeri memang ada. Bukan di sinilah. Contoh saya pernah ke Aceh kan. Dululah sebelum PKP, sebelum ada COVID, mereka mencutikan. Contohnya sekolah-sekolah kan. Memang dicutikan pada waktu itu. Jadi cikgu-cikgunya boleh buat benda tu dan digalakkan untuk hadirkan diri di masjid besar tu untuk bermabit, untuk beriktikaf. Kemampuan kita, Allah faham. Allah tahu niat kita sama-sama. Okey, wallahu a'lam. Saya rasa dah cukuplah malam ni 9:30. Ya. Okey, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa sanak saudara kami, abang, kakak, adik kami, jiran, tetangga kami dan sahabat-sahabat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah hidup kami, Kau kurniakan kami rizki yang berkat, ilmu yang bermanfaat, umur yang berkat, umur yang bermanfaat, dan Kau biarkanlah kami merasai kelazatan dalam menuntut ilmu, dalam beribadat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang mulia ini kami bermohon kepadamu, Kau berkatilah hidup kami, Kau berkati hidup kami, Kau berkati hidup kami, dan Kau sampaikan kami dalam Ramadan tahun ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami berharap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.